Konsep negara bangsa atau nation building merujuk kepada proses membina sebuah negara yang tersendiri daripada masyarakat yang disatukan oleh bangsa, budaya dan juga nilai-nilai yang sama. Menurut Zahilmi Paindi dan Rohaini Abdul Ghani, negara bangsa terdiri daripada 3 perkara utama iaitu negara, individu dan bangsa. Bagi mencapai status negara bangsa, masyarakat mendapat hak yang sama tanpa dibezakan oleh kaum, agama, budaya dan sebagainya. Jadi masyarakat perlu mempunyai ideologi dan pegangan yang sama terhadap pemerintahan negara. Dalam proses mencapai pembentukan negara bangsa di Malaysia, telah berlaku 2 insiden yang telah memaksa pihak pemerintah untuk lebih memandang serius perkara ini. Hal ini kerana pasca kemerdekaan, kerajaan lebih memperkenalkan dasar yang hanya bertumpukan kepada sesuatu kaum sahaja. Situasi ini seterusnya telah menyebabkan berlakunya konflik perkauman pada 13 Mei 1969. Oleh itu, setiap Perdana Menteri Malaysia akan berusaha melaksanakan dasar yang menumpukan kepada integrasi nasional. Jadi pada era Mahathir, beliau telah memperkenalkan konsep bangsa Malaysia melalui Wawasan 2020 sebagai satu langkah untuk membentuk pembinaan negara bangsa dan kemudian disambung oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan konsep Satu Malaysia. Omai memberikan hujahan mengenai dunia tanpa sepadan dan jaringan hubungan dengan setiap negara secara global. Hujahnya, negara bangsa tidak lagi relevan kerana sejajar dengan era globalisasi, negara perlu memperkukuhkan kerjasama ekonomi dengan negara luar. Kemudian menurut Paul Kennedy pula, negara bangsa masih menjadi fokus utama dalam pembangunan negara dan juga nasionalisme merupakan faham kebangsaan yang menjadi penggerak utama dalam sebuah negara. Oleh itu, bagi konteks Malaysia, objektif utama pembinaan negara bangsa adalah membentuk sebuah politi yang seragam dari segi budaya dan pembangunan ekonomi yang sama rata. Jadi, Wawasan 2020 dan juga konsep Satu Malaysia merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menuju kepada negara bangsa Malaysia. Bagaimanapun, konsep bangsa Malaysia dan juga konsep Satu Malaysia mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat di Malaysia. Reaksi pelbagai ditunjukkan oleh kaum Melayu dan juga kaum bukan Melayu. Gagasan bangsa Malaysia mendapat reaksi yang pelbagai daripada pelbagai kaum. Orang bukan Melayu menyokong gagasan ini kerana mereka menuntut hak kesamarataan antara kaum. Manakala orang Melayu pula merasa tergugat dengan konsep bangsa Malaysia dan juga mereka mempertahankan hak bumi putera dan juga hak keistimewaan orang Melayu. Hal ini kerana orang Melayu bimbang akan hak keistimewaan Melayu iaitu penggunaan bahasa Melayu dan juga agama Islam sebagai agama rasmi akan tergugat dengan konsep bangsa Malaysia ini. Dapat disimpulkan bahawa pemahaman yang berbeza kepada konsep bangsa Malaysia ini boleh menimbulkan salah faham dan ketegangan. Perkara ini seterusnya akan menggugat keharmonian kaum di Malaysia. Antara langkah penting yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah dasar perpaduan negara, dasar pendidikan negara, dasar kebudayaan, kebangsaan dan sebagainya adalah sebagai langkah untuk memupuk integrasi nasional dan seterusnya menjayakan konsep bangsa Malaysia. Konsep Satu Malaysia adalah sebuah transformasi bangsa yang pelbagai kaum kepada satu bangsa iaitu satu bangsa, satu negara. Matlamat gagasan ini adalah mewujudkan generasi muda yang lokal dan bertaraf global dengan berpegangkan kepada ciri-ciri kebangsaan. Terdapat 3 asas utama dalam konsep Satu Malaysia iaitu penerimaan, kenegaraan dan juga keadilan sosial. Konsep ini mendapat berbagai reaksi daripada orang Melayu yang mengatakan bahawa gagasan ini tidak membela nasib orang Melayu dan hanya mengutamakan kaum lain. Konsep ini juga disamakan dengan konsep Malaysia-Malaysia yang diperjuangkan oleh Lee Kuan Yew. Malaysia-Malaysia merujuk kepada persamaan hak antara kaum dan tiada kaum yang berhak mendakwa mereka penduduk asal atau asli berbanding kaum lain.
Oleh itu, orang Melayu kurang bersetuju dengan konsep satu Malaysia kerana menyamakan konsep tersebut dengan Malaysia. Jadi, tafsiran yang berbeza kepada konsep tersebut telah menyebabkan salah faham. Oleh itu, kerajaan sewajarnya memberikan kefahaman yang jelas kepada setiap lapisan masyarakat supaya matlamat utama konsep satu Malaysia ini dapat dicapai dengan baik. Globalisasi berlaku disebabkan hasil dari perkembangan kepada kepesatan dunia dalam bidang teknologi komunikasi tanpa sepadan dalam sesebuah negara dalam memperolehi maklumat yang disalurkan melalui media komunikasi sebagai perantaraan utama. Isu globalisasi ini dikatakan antara isu yang paling sukar diselesaikan sehingga ke hari ini. Disebabkan kepesatan kemajuan ekonomi, maka berlaku pelbagai maklumat yang boleh dikatakan kurang benar yang mampu menyukarkan kepada penyampaian maksud sebenar konsep negara bangsa ini. Walaupun dikatakan media massa ini merupakan memainkan peranan yang penting, tetapi disebabkan berlaku pengeksploitasian kepada maklumat yang ingin disampaikan oleh kerajaan kepada rakyat, maka berlakulah pandangan negatif dan salah faham disebabkan pengeksploitasian maklumat yang berlaku ini. Misalnya yang boleh saya kemukakan mengenai gagasan Satu Malaysia. Kerajaan menggunakan media massa bagi menyampaikan maksud sebenar gagasan Satu Malaysia. Jadi, gagasan Satu Malaysia ini ditubuhkan bagi memperkukuhkan perpaduan dan kerjasama antara kaum. Tetapi muncul pula maklumat yang daripada media massa yang menyatakan bahawa gagasan Satu Malaysia ini ditubuhkan bagi kesamarataan dalam semua bidang termasuklah dalam bidang ekonomi dan pendidikan, menyebabkan orang Melayu tidak menerima gagasan ini dilaksanakan. Tetapi keadaan ini berbeza dengan orang bukan Melayu. Jadi masalah ini menyebabkan kurangnya penghayatan oleh rakyat dan kurangnya pengetahuan mengenai maksud sebenar gagasan ini berlaku disebabkan pengeksploitasian maklumat yang telah berlaku. Seterusnya, bagi sistem pendidikan yang dimasukkan ini ialah merujuk kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Malaysia. Hal ini dikatakan melalui pendidikanlah yang akan membentuk kepada integrasi serta persefahaman dalam memupuk perpaduan antara kaum. Yang kita sedia maklum bahawa pendidikan amat penting bagi semua masyarakat. Jadi dengan pendidikan inilah dapat mempercepatkan lagi pembentukan negara bangsa. Namun disebabkan sistem pendidikan yang dibahagikan mengikut kaum, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina di India, menyukarkan perpaduan dijalankan dan melebarkan lagi jurang yang sedia ada. Tidak dinafikan kurikulum yang dijalankan bagi setiap sekolah ini ialah sama, iaitu berdasarkan panduan daripada kerajaan. Tetapi disebabkan berlaku perasingan sekolah mengikut kaum, dia tidak semestinya ia tidak mencapai kepada pembentukan negara bangsa. Seterusnya, bagi isi yang terakhir iaitu penerapan teras jati diri. Penerapan dalam membentuk teras jati diri ini termasuklah dari aspek budaya dan nilai moral bagi membentuk sebuah jati diri yang utuh dan mantap dalam diri kalangan rakyat masyarakat Malaysia di Malaysia. Proses ini dikatakan paling sukar dijalankan kerana nilai kemalaysiaan itu perlu ada dalam diri dan perlulah dihayati sebaik yang mungkin, kerana dengan pembentukan jati diri inilah dapat membentuk kepada konsep negara bangsa kerana masyarakat memahami. Ia termasuklah dengan nilai budaya, bahasa, pegangan serta fahaman dalam sesebuah kaum ini bagi membentuk satu penghayatan yang baik dan rakyat memahami serta menghayati bahawa jati diri inilah yang akan memandu kepada proses pembentukan negara bangsa. Jadi, keperluan kepada penerapan nilai ini penting dalam membentuk satu sasiah yang baik dalam membina satu jalinan sosial antara kaum tanpa memandang kepada latar belakang kehidupan seseorang. Langkah pertama adalah penerapan melalui media massa. Malaysia pada hari ini masih lagi dalam usaha untuk membangunkan sebuah konsep negara bangsa, di mana dilihat kerajaan masih lagi dalam usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran berkaitan dengan konsep bangsa idaman, iaitu pembinaan negara bangsa Malaysia. Pada masa ini, isu yang ditayangkan di media massa memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat. Dari situ boleh dikatakan bahawa media massa mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam menggiatkan kempen dengan menayangkan iklan-iklan yang di mana pentingnya semangat negara bangsa. Media massa juga perlu mengambil langkah bijak yang berkesan bagi menggiatkan serta menyiarkan sebanyak mungkin kempen
berkaitan dengan semangat kebangsaan. Contohnya, media massa perlu menayangkan filem-filem yang menonjolkan kesungguhan perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya, penerapan melalui pendidikan. Pendidikan kebangsaan memerlukan sebuah pemikiran semula yang mana bertujuan untuk memperbaiki mana-mana kekurangan serta memperteguhkan apa yang telah mantap. Penyusunan sebuah strategi pendidikan nasional ke negara menuntut pendekatan berfikir secara reaktif yang digunakan sebelum ini kepada yang lebih proaktif. Perlunya juga kepada penambahbaikan serta pengubahsuaian berkaitan dengan dasar pendidikan agar ianya selaras dengan kemajuan teknologi serta apa yang ingin dicapai. Negara memerlukan sebuah pemikiran yang bersifat menyeluruh dan bukannya program yang berubah-ubah. Di samping itu, tenaga pengajar juga perlulah mengamalkan sikap keterbukaan kepada seluruh pelajar di sekolah. Perlu diberi perhatian juga berkaitan dengan mata pelajaran yang mana harus mengenepikan kepentingan politik semata-mata. Seterusnya, penerapan menerusi teras-teras perpaduan. Teras-teras ini juga perlulah diselarikan dengan nilai-nilai murni iaitu saling menghormati, sopan santun, sabar dan lain-lain. Wawasan 2020 amat menekankan toleransi serta penerimaan berkaitan dengan keunikan serta keunikan setiap kaum dalam serta saling memahami serta menghormati budaya antara satu sama lain. Penerapan teras-teras ini, perpaduan ini perlulah berlandaskan kepada nilai-nilai murni sebagai mekanisme penggerak agar proses perpaduan negara berjalan dengan lancar. Kesedaran perlu diterapkan kepada setiap kaum yang mana setiap kaum mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, di mana kelebihan yang dimiliki setiap kaum mampu untuk dimanfaatkan demi kebaikan negara, bangsa dan juga agama. Perlu diterapkan juga dalam diri setiap kaum di Malaysia iaitu nilai aspirasi mengenai budaya yang berprestasi tinggi. Namun tidak dinafikan usaha ini merupakan bukan satu usaha yang mudah. Maka dari situ semua pihak perlulah berganding bahu agar apa yang ingin dicapai melalui wawasan 2020 mampu digapai pada suatu hari nanti. Kesimpulannya dapat dilihat pelbagai proses, langkah serta cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membentuk konsep bangsa Malaysia agar diterima oleh semua masyarakat, bukan sahaja orang Melayu malah orang bukan Melayu. Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun dengan pesat tentunya mahu mencapai sebuah negara bangsa seperti negara lain tanpa dihalang dengan konflik antara kaum. Maka ia perlu dirancang dengan baik supaya tidak berlaku isu yang mengakibatkan kekeliruan yang berlaku dan sekaligus membawa kepada kegagalan kepada perancangan ini. Konsep ini juga memerlukan kesabaran yang tinggi bukan sahaja kerajaan bagi menjayakannya, tapi ia juga melibatkan semua pihak kerana keberkesanan konsep ini memerlukan jangka masa yang panjang bagi mencapai status secara total. Maka dengan konsep bangsa Malaysia yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan merupakan satu mekanisme yang dilihat mempunyai suatu matlamat yang untuk bagi dikongsi bersama, iaitu berjaya mencapai hasrat negara bagi mencapai wawasan 2020 sebagai status negara maju melalui konsep negara bangsa ini. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.